Mahkamah Rayuan Prancis hari ini mengekalkan keputusan menolak penguatkuasaan Partial Award kepada kumpulan mendakwa sebagai waris sulung yang sebelum itu diputuskan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa pada 2020. Keputusan itu memberikan kemenangan muktamad kepada Malaysia untuk menegakkan undang-undang sekaligus menolak tuntutan tidak masuk akal dikemukakan kumpulan sulung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, melalui keputusan mahkamah itu, ini bermakna pihak yang menuntut itu tidak lagi boleh bergantung kepada keputusan salah yang dibuat di Perancis pada Februari 2022 atas apa-apa tujuan. Katanya, Mahkamah Rayuan Paris juga mendapati penimbang tara itu terkilaf dalam bidang kuasanya. Ia adalah keputusan yang muktamad dan utama, kemenangan untuk Malaysia menegakkan undang-undang yang menyebabkan kekalahan kepada pihak penuntut dan pembiaya mereka. Salah satu strategi kasar yang dilakukan penuntut menerusi Partial Award itu adalah menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis termasuk sebahagian kedutaan. Malaysia juga memerangi tindakan itu melalui dasar kekebalan diplomatik. Justru pihak penuntut ketika itu harus menarik balik tindakan susulan keputusan hari ini yang mana Partial Award di Perancis itu tidak berkesan, katanya dalam satu kenyataan dikeluarkan di laman Twitter hari ini. Pada 16 Mac lalu, Mahkamah Rayuan Paris dilaporkan menolak tuntutan kumpulan sulung untuk menguatkuasakan Final Award seperti dimohon Malaysia bagi mengetepikan perkara itu. Dalam penghakiman itu, Mahkamah Rayuan Paris menyatakan tuntutan yang difailkan kumpulan sulung sebagai pihak yang menuntut itu tidak boleh diterima. Oleh itu, keputusan yang diperoleh Malaysia pada 12 Julai 2022 untuk menangguhkan penguatkuasaan Final Award itu kekal. Pada 15 April 2022, Malaysia memfailkan permohonan penangguhan terhadap penguatkuasaan Final Award yang dikatakan dikeluarkan Dr. Gonzalo Stampa pada Februari 2022 di Paris. Pada 12 Julai 2022, Hakim Perbicaraan Mahkamah Rayuan Paris memerintahkan penangguhan penguatkuasaan tanpa syarat di Perancis, sementara menunggu keputusan Mahkamah Rayuan Paris atas alasan ia berkemungkinan menjejaskan kedaulatan wilayah Malaysia. Kumpulan sulung memfailkan tuntutan mencabar perintah itu pada 27 Julai 2022 dan perbicaraan mengenainya diadakan pada 16 Januari 2023. Kumpulan sebelum ini dilaporkan membawa tindakan undang-undang ke Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Mereka membawa perkara itu kepada timbang tara Spanyol pada 2019 dan kemudian penimbang tara Stampa yang dilatih kumpulan individu berkenaan membuat keputusan memihak kepada mereka. Stampa sudah mengeluarkan Final Award dan keputusan itu digunakan untuk merampas aset Petronas di Luxembourg. Penuntut sulung kemudian meneruskan prosiding timbang tara di Prancis bagi mendapatkan Final Award walaupun keputusan mahkamah di Spanyol sebelum ini memihak kepada Malaysia. Mengulas lanjut, Azalina menjelaskan keputusan Mahkamah Rayuan Paris sekaligus akan membatalkan Final Award berjumlah hampir AS 15 bilion ataupun RM 69 bilion. Malaysia ketika ini sedang berusaha mendapatkan pembatalan itu, direkodkan dalam keputusan mahkamah secepat mungkin yang boleh mengakibatkan usaha penguatkuasaan oleh pihak penuntut. Stampa diberikan Final Award meskipun pelantikannya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Spanyol yang sebelum ini melantik atas dasar Malaysia tidak dirujuk terlebih dahulu dalam pelantikannya. Berbanding menuruti arahan Mahkamah Spanyol untuk berhenti bertindak sebagai penimbang tara, Stampa memindahkan langkah timbang tara itu ke Perancis dan seterusnya mengeluarkan Final Award. Beliau melanggar perintah Mahkamah Spanyol dan mengakibatkan penyalahgunaan ketara terhadap proses timbang tara antara bangsa, katanya. Azalina berkata Malaysia juga percaya keputusan Mahkamah Rayuan Perancis ini akan menamatkan usaha pihak menuntut dan pembiaya mereka, Terium, yang mahu menguatkuasakan penganugerahan keputusan yang menyalahi undang-undang dan hasrat mendapat pampasan yang besar daripada Malaysia. Katanya kerajaan Malaysia juga akan terus mengambil semua tindakan yang perlu termasuk berkaitan undang-undang untuk menamatkan tuntutan itu dan memastikan kepentingan Malaysia, imuniti kedaulatan dan kedaulatan negara dilindungi sepanjang masa.
Beliau turut mencairkan rasa terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas sokongan yang berterusan dan kepercayaan yang tidak berbelah bagi dalam usaha mempertahankan kedaulatan Malaysia. Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Peguam Negara Kerajaan Sabah, Jabatan Peguam Negara, Kedutaan Malaysia di Perancis, kementerian serta agensi dan semua pihak lain yang terbabit, katanya.